Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test 1 2 3, test 1 2 3. Oh, gelap sikit lah sini. Test 1 2 3, test 1 2 3. Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Cuba komen sikit. Alright. So topik pada hari ni, macam mana saya capai RM 1 juta pertama. Yang ni actually sebelum ni saya ada buat live. Lepas tu masa saya tengah live tu ada orang komen, minta ceritalah macam mana boleh jadi jutawan apa semua kan. Tapi sebenarnya saya dah cerita banyak kali lah. Tapi mungkin ada juga orang yang tak tahu lagi. So untuk hari ni saya share sekali lagi lah. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Alright. So sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni boleh tak dengar suara saya dengan jelas. Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar dengan jelas. Okay. So macam mana cerita dia bermula. Sebelum tu saya nak bancur dulu kopi lah. Pada yang menonton tu boleh tak komen you all menonton dekat mana, lokasi kat mana. Alright. And then pada yang menonton dekat saya punya Facebook ni boleh tolong share lah. Share apa semua kan. Alright. Ada tak yang nak tahu ni? Nak tahu macam mana saya capai RM 1 juta pertama? Ni cerita lama lah. Saya dah cerita banyak kali. Tapi masa saya live mesti ada orang tanya macam mana Tuan Wahid boleh bina bisnes kereta sewa daripada kosong sampai jadi sekarang kan. Jadi saya dah banyak kali cerita tapi mungkin ada orang tak tahu lagi kan. So kita pun bukannya artis kan, kita orang biasa je. So saya cerita balik lah kan pada yang nonton tu. Right. So ini adalah kopi Afia Zero. Kopi ni boleh dikatakan saya minum hari-hari lah. Saya suka kopi ni sebab apa, bila kita minum kita jadi macam kurang lapar lah kan. So tak payah nak pergi minum kopi apa yang orang tengah viral sekarang ni, kopi bintang bak apa semua kan. Saya pun dah lama dah tak pergi ni. Dulu suka jugalah beli kopi apa bintang bak kan. Tapi macam kopi tu dia ada gula kan. So saya dah tak nak ambil gula. So saya memang jarang. Dulu saya suka apa yang frappuccino tu, frappuccino Java tu. Dia letak Oreo dalam tu lah. Anak saya suka gila kan. Tapi manis lah. Lepas tu bila saya stop ambil gula, memang saya tak ambil lagi dah. Saya dah tak beli dah kopi apa yang bintang bak tu. So saya even pergi kedai mamak pun saya bawa kopi saya ni. Saya order air panas je. Saya order air panas, lepas tu bancuh je. Alright. Okay, ni adalah kopi ni, dia kopi 4 in 1, dia tidak ada gula. So untuk manis saya letak ni lah Zero ni. Okay, Zero ni dia bagus lah, macam dia nak bantu untuk turunkan berat badan. Alright. Ada yang tanya, abang minum kopi pakai gula ke? Saya daripada bulan 10 tahun lepas saya dah tak ambil gula dah. Saya dah stop ambil gula. So memang rumah saya memang tak ada gula. Last kali gula ada kat rumah, lepas tu saya macam tak digunakan, langsung tak disentuh. Sebab apa, saya dah guna stevia. Tapi yang ni stevia ni dia special lah, dia lain sikit. Dia macam dekat luar sana banyak stevia kan. Tapi yang ni stevia ni daripada SKV. Stevia ni stevia satu-satunya stevia yang dia ada chromium dengan biotin. So chromium ni dia bagus untuk macam kalau nak kurus, this one lah. Kalau stevia biasa tu dia tak ada apa-apa, dia just manis je. Dia tak ada beri apa-apa khasiat. Macam ni kalau you minum, you guna yang this one, dia akan bantu bakar lemak you. So macam saya
Saya guna this one, berat tu turun. Lepas tu yang paling best sekali adalah saya dulu ada masalah perut buncit. Perut buncit kan, so, perut kita memang bloated gila lah. Bila saya minum ni, alhamdulillah memang perut saya dah kempis. Kan, saya tunjuk lah. Dulu, ya Allah, perut saya ada kempis sikit lah kan. Kempis sikit ni pagi-pagi ni. Kalau dulu tuan-tuan memang malu lah. Ni saya punya perut lah. Alright. Kempis lah sikit. Kempis lah sikit kan. Dulu ya Allah, memang macam orang mengandung. Alright. So sambung cerita tadi. Macam mana saya capai RM 1 juta pertama. Okay, macam tak ada orang nak berminat je nak tahu story ni. Kalau you nak tahu, cuba komen nak tahu kan. Macam mana saya bermula daripada kira tak ada apa-apa, and then saya bina bisnes kereta sewa sampai boleh jadi capai RM 1 juta pertama. So saya harap story saya ni boleh menjadi inspirasi kepada tuan-tuan semua kan. Nak tahu bang? Okay, ada dekat saya punya TikTok ada. Alright. Okay, so cerita dia saya ringkaskan lah. Pada tahun 2005 saya actually masa tu saya baru bekerja. Saya kerja sebagai masa tu jawatan saya adalah tutor lah. Tutor dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. Okay, saya start masuk kerja pada bulan Ogos 2005. So sebelum tu memang antara cita-cita saya adalah saya nak kerja government. Saya kalau boleh saya tak nak kerja swasta, saya tak nak berniaga. Sebab apa? Pada saya berniaga tu benda yang susah, benda yang tidak secure. Even kerja dekat company swasta pun saya tidak minat sebab macam tak secure kan. Alright. So saya start kerja tu dekat universiti, and then masuk pula kerja sebagai tutor lah. Tapi sebenarnya kerja saya adalah pensyarah. Saya kena mengajar. Jawatan saya tu tutor sebab saya tidak ada PhD. Sebab kalau dekat UPM ni, kalau you nak dapatkan status pensyarah, you kena ada PhD. Masa tu saya baru habis degree, saya baru habis buat master. So bila minta kerja tu, dia tak boleh bagi jawatan pensyarah. So dia bagi jawatan saya tutor. Tapi saya kena mengajar, saya kena supervise student buat thesis, saya kena buat research. Kerja saya tu memang pensyarah. Cuma jawatan saya tu saya tak boleh dapat jawatan pensyarah sebab saya tidak ada PhD. Tapi kalau macam setengah universiti lain, kalau you ada master pun you dah boleh dipanggil pensyarah. Macam saya jawatan tutor tetapi kerja memang pensyarah. Okay. So masa saya start kerja tu, gaji saya dalam bawah pada 2,000 lah. Saya ingat 1,700, 1,800 macam tu lah. Bawah 2,000 lah kan. Okay, so bila start kerja tu saya tak terfikir pun nak berniaga, nak jadi jutawan apa semua. Kalau boleh saya kerja sampai pencen. Sebab apa? Kerja government kan memang seronok lah kan. Kerja government kod mana pun gaji dapat kan. Dia tak ada isu nak kena buang kerja. Alright. Abang orang Sarawak ke? Saya orang Kedah. Saya orang Kedah tapi saya lahir je kat Kedah. Lahir kat Kedah, besar dekat Pahang. Sebab tu saya tak dengar lorat Kedah tu. Tapi kalau kat rumah dengan family saya, memang aku sembang Kedah lah. Kalau jumpa kawan-kawan yang Kedah, memang saya boleh cakap Kedah. Tapi kalau macam biasa, saya akan cakap standard lah. Sebab apa? Dekat Pahang tu, jiran saya adalah orang Kelantan. Sebelah tu orang Perak. So kalau dekat Pahang ni kita cakap standard. Kita cakap standard. Alright. So saya orang Kedah. Orang Kampung Masjid Tikam Batu, Kedah. Alright. So saya kahwin orang Sarawak. Isteri saya orang Sarawak. Alright. Okay. Masa saya start kerja tu, saya tak terfikir pun nak buat bisnes apa semua. Kalau boleh saya kerja sampai pencen. Kerja sampai pencen. Alright. Lepas tu yalah, kita dah kerja government, memang happy kan. Lepas tu ya, bila kita start kerja, macam saya dah penat belajar, dah buat
buat degree, buat master. Lepas tu kawan-kawan lain pun dah start kerja kan. Kawan-kawan saya yang habis degree, majoritinya diorang kerja jadi cikgu. Sebab masa tu memang biasalah, habis belajar je, minta kerja tak dapat, minta jadi cikgu lah. Masa tu ada program apa? KPLI, Khusus Perguruan Latihan apa dah, KPLI kan. So banyak kawan-kawan saya memang majority jadi cikgu. So bila dia orang masuk KPLI tu setahun je, lepas tu habis tu dia orang akan jadi cikgu lah kan. And then bila dah jadi cikgu, dia orang ada gaji, dia orang dah start beli kereta, dah tu. So saya masa tu, saya habis degree, saya bekerja dulu. Saya bekerja dengan abang saya dekat Langkawi, kerja macam jadi runner je lah. Abang saya ni dia pun bekerja dengan orang, buat bisnes kereta sewa. So saya pergi Langkawi, lepas habis degree saya tak ada kerja, saya pergi Langkawi, saya kerja dengan abang saya lah, jadi runner lah. Alright. Oh, ada orang call. Ada orang call nak sewa kereta kat pintu dulu. Okay. Sorry. Okay, so sambung cerita tadi. So saya bekerja dengan abang saya, and then saya kerja dengan abang saya tu setahun lah. Lepas tu saya berhenti kerja, and then saya sambung buat master lah. So kawan-kawan saya majority dah start bekerja. Saya masa tu masih lagi struggle belajar, buat master apa semua, tak ada kerja lagi apa semua. And bila saya start kerja dekat universiti, saya duduk tengok lah kawan-kawan saya semua dah beli kereta, dah tu apa semua. So kita ni baru start kerja, so kita excited, kita pun nak ada apa yang orang lain ada. So macam tengok kawan-kawan beli kereta apa semua, kita pun nak ada kereta, kita pun nak beli pakaian, yelah dah penat belajar kan, buat degree, buat master. Degree 3 tahun kan, lepas tu master 2 tahun kan. So kita nak apa, kira sepatutnya aku dah belajar tinggi, aku dah penat belajar, so aku patut dapat lah apa yang aku patut dapat. Itu saya punya mentality lah. So mula-mula saya start kerja tu, saya buat master dekat UMS, Universiti Malaysia Sabah kan. So minta kerja, terus dapat kerja dekat Bintulu Sarawak. So saya terus beli tiket flight, terus pergi ke Bintulu Sarawak. So saya pergi ke Bintulu Sarawak tu seles pinggang, tak ada apa. Saya tak ada family dekat Sarawak. Memang pergi sana tu bawa beg je, tak ada apa-apa. Nak bawa motor pun tak boleh. Semua benda semua yang dekat Sabah tu, saya ada motor tapi saya dah jual semua. So dengan duit yang saya ada tu, saya pergi ke Sarawak and then start bekerja lah. Alright. So masa bekerja tu, saya ni jenis macam pihak universiti dia bagi quarters lah. Macam saya boleh duduk dekat quarters lah, tak payahlah nak pening kepala nak cari rumah, sewa rumah apa semua kan. Kita pun baru start kerja kan. Okay, sebenarnya daripada quarters ke tempat kerja saya dekat office tu, kalau jalan kaki dalam 10 minit je lah. Jalan kaki, boleh jalan kaki je. Tapi dia berbukit lah. Daripada quarters tu kena turun bukit, lepas tu naik bukit. Saya ni jenis malas jalan kaki. Memang tak suka jalan kaki kan. So 2 hari saya bekerja, saya lapor diri 2 hari kerja. Tak larat aku jalan kaki kan, sebab daripada quarters nak pergi ke pejabat tu kena turun bukit, naik bukit semua. Memang saya tak suka. Alright, so apa yang saya buat adalah saya beli motor lah. Saya beli motor kan. Okay, so masa tu baru 2 hari kerja, gaji tak ada lagi. So saya pun pergi ke Pekan Bintulu nak beli motor. Okay, so masa nak beli motor tu, yelah kita tak ada gaji lagi kan. And then saya pergi dekat kedai motor tu, saya cakap saya nak beli motor. Saya nak beli motor baru, tetapi saya nak buat loan. Nak buat loan lah. Alright. You all ni dengar tak ni saya punya cerita ni? Ke saya cakap seorang-seorang, ke saya tak boleh baca komen? Alright. Dengar? Boleh dengar? Ke saya tak boleh baca komen? Tak ada orang komen. Kadang-kadang Facebook ni problem juga. Alright. So beli motor. Motor tu harga 4,000 lah. Motor biasa, motor Kapcai, motor Moderna kan. Harga dia 4,000.
So nak beli kena bayar down payment dalam RM1,000. Lepas tu bulan-bulan dalam dekat 300 lah, sebab saya nak buat loan dalam setahun je, 12 bulan. Alright. Okay, so okay, I follow. Alright. Oh, dari Bangkok. Okay, thank you. Beli motor, saya masa tu saya baru start kerja tau. Saya tak ada gaji. Tapi saya tak nak jalan kaki, and then mana nak dapat duit RM1,000 tu. And then macam family saya memang kalau minta, masa tu ayah saya masih ada lagi lah, kalau minta pun kemungkinan saya tak dapat duit. Okay, sebab family saya memang orang susah. Ayah saya peneroka Felda. Okay, so saya nak beli motor, saya perlukan deposit cash untuk beli motor lah kan. Tapi masa tu, masa saya start bekerja tu, sebenarnya saya dah ada kad kredit. Sebab apa, masa saya bekerja dengan abang saya, abang saya ni dia pandai lah, dia kamcing dengan apa manager bank. So tak macam mana saya dapat kad kredit. Saya dapat kad kredit masa saya bekerja dengan abang saya lah. Masa tu kad kredit tak susah pun nak dapat kan. So once you dapat satu kad kredit, you nak apply kad kredit nombor 2, 3 senang. So saya dapat first kad kredit. Lepas tu kad kredit ni saya guna penuh, tapi saya sempat apply satu lagi kad kredit. Okay, kad kredit ni dia ada duit dalam tu. And then apa yang saya buat adalah saya pergi bank, saya withdraw cash daripada kad kredit tu. So saya ambil RM1,000. RM1,000 maknanya saya beli motor tu hutang. Saya ambil duit nak bayar down payment pun hutang. Kehidupan aku dipenuhi hutang. Okay. So down payment tu sebenarnya hutang, motor tu pun hutang. Okay, so ambil cash daripada kad kredit tu RM1,000, pergi kedai motor, bayar, and then dalam masa 1 hari motor tu dia proses register nombor pendaftaran, dapat nombor pendaftaran. Esoknya saya boleh ambil motor. So dapatlah motor. Okay, motor tu bulan-bulan kena bayar RM300. Lepas tu kad kredit tu kena bayar 5% macam tu lah kan. Tapi saya masa tu saya dah ada 2 kad kredit. Lah, kad kredit 1, kad kredit 2 kan. So kad kredit 1 kad kredit 1 saya ingat lagi dia punya kredit limit ada RM3,000. Kad kredit kedua kredit limit dia RM2,000. So yang kad kredit pertama tu kredit limit dia dah penuh dah. Alright. Kad kredit yang kedua ni so ada balance lagi, tapi saya dah start guna untuk beli motor lah kan. So sekarang ni saya dah hutang kad kredit dalam RM5,000. Motor aku dah hutang RM3,000. So kat situ kad kredit kena bayar, motor kena bayar apa semua kan. Alright. Tapi tak apalah, gaji masa tu dekat RM2,000 kan. Okey lah kan. Bayar motor baru RM300, kad kredit kalau RM5,000 5% baru RM200.5 kan. So masih ada lagi duit kan. Masih ada lagi RM1,000 lebih kan. Lepas tu macam quarters pun universiti bagi apa semua kan. Makan pun dekat dalam universiti mesti murah lagi. Okay, so dapatlah motor. Pergi, senang lah kerja saya. Nak pergi ke office tak payah jalan kaki, pergi ni. Pergi pakai motor lah kan. Alright. Lepas tu kebetulan masa saya lapor diri tu, actually masa interview kita dipanggil interview ramai-ramai, ada dalam lebih kurang 10 orang lah calon-calon yang dipanggil untuk interview untuk masuk ke jawatan tutor tu lah. So dalam banyak-banyak calon tu, saya duduk sebelah seorang perempuan. Sebelah Hafian. Saya duduk sebelah seorang perempuan. Perempuan ni dia bukan Islam lah, dia bukan Islam. Saya duduk tak macam mana saya boleh sembang dengan dia, sembang, tanya, bla bla apa semua. Dia pun layan. Tapi saya suka dia sebab dia selalu cerita dia pergi panjat gunung, dia pergi masuk hutan, dia pergi travel apa semua. Saya memang suka perempuan yang adventure. Saya suka perempuan yang adventure. Bila aku dengar dia panjat gunung, dia pergi masuk hutan, dia pergi camping. Menarik perempuan ni kan. Tapi just masa interview tu bulan 4 2005, just sembang-sembang macam tu lah. Sebab saya nak
tackle pun aku pun baru kenal. Lepas tu aku pun tak ada kerja lagi kan. So just kenal-kenal macam tu je. Habis kat situ lah. Tapi saya dalam hati saya, kalau dapat jadi girlfriend ni best kan. Memang this is perempuan yang saya nak. Perempuan yang saya nak. Sebab saya memang suka perempuan yang adventure, yang independent kan. Tapi masa tu nak tackle, aku pun tak ada kerja lagi kan. So takat tu je lah. Saya terjumpa gadis idaman. Gadis idaman. Alright. Tapi nak tackle tak berani sebab tak ada kerja. And then nak dijadikan cerita, masa saya lapor diri tu bulan 8, lapor diri je pak, orang pertama saya jumpa perempuan tu. Sebab masa saya nak lapor diri, saya nak jumpa saya punya dekan, berselisih. You pun ada kat sini. You pun ada kat sini. Oh, dia pun dapat kerja, saya pun dapat kerja. So ini mungkin jodoh ni, mungkin jodoh kan. Okay. Mungkin jodoh kan. So saya pun lapor diri pun semua. And then habis tu kita orang pun pergi lah. And then macam waktu siang masing-masing akan pergi kerja. Waktu malam kita orang akan keluar ramai-ramai lah untuk pergi makan kan. Sebab masa tu kita orang dapur pun tak ada apa semua. So kita akan makan dekat kantin lah. Dekat universiti tu ada macam cafe, food court kan. So kita akan keluar ramai-ramai makan. So saya pun makan, kenal. So dalam hati tu ada kan. Tapi saya takut. Sebab apa? Gadis idaman saya tu bukannya orang Islam, non-Muslim. Dia orang Kristian. Dia agama Kristian. So aku cakap, kalau aku nak pun, mungkin family dia tak boleh terima aku. Kalau family dia terima aku, mungkin family aku tak boleh terima dia. Tu isu dia kan. Sebab saya orang Islam. Perempuan yang saya suka tu bukan Islam. Dia agama Kristian. And then saya pun just kenal. Tapi kira macam ada chemistry lah. Lala saya cakap lah, saya nak serius kan. And then rupa-rupanya saya tidak bertepuk sebelah tangan. Tak bertepuk sebelah tangan. Lepas tu okay, kita orang ni dah saya okay, girlfriend saya ni, girlfriend ni pun okay. Masalah ni adalah family dia, family saya tak tahu boleh terima ke tak. Sebab kita orang ni berlainan agama. Alright. Right. So satu hari okay, masa so bila saya dah berkapal dengan girlfriend saya ni, so masa tu kita orang selalu dating. And then bila dating saya akan bawa dia pakai motosikal semua kan. Alright. Tapi bila bawa girlfriend saya ni, so orang start mengata lah, apa ni kau ni bawa anak dara orang, tak bagus lah, tak manis apa semua. Sebab masa tu saya ada motor, saya tak ada kereta. So bawa lah ke hulu gile apa semua. Macam dia Kristian kan, dia tak ada masalah lah. Macam saya ni orang Islam, tak bagus lah, tak manis kan. And then saya fikir susah lah orang mengata apa semua. And then why not kita beli kereta. And then girlfriend saya pun masa tu dia pun okey lah kan, beli kereta. So beli kereta tu atas nama saya. And then masa tu kalau nak ikutkan, saya beli kereta second hand je lah, kancil bawah 10,000 apa semua kan. Tapi masa tu tahun 2005 Pro 2 dia baru keluar kereta model Myvi lah. So saya kalau aku dapat beli Myvi pun terbaik sangat kan. Memang sesuai lah kan dengan saiz dia apa semua. Tapi Myvi masa tu satu harga dia 40,000 ke atas. Lepas tu kalau nak beli kena tunggu 6 bulan. Sebab memang model kereta Myvi masa tu baru dikeluarkan. Lepas tu kalau nak order kena queue. Macam saya ni, saya nak kereta cepat. Sebab apa? Yelah, orang dah bising kan. Apalah Wahid ni, kau bawa anak dara orang ke hulu ke hilir naik motor kan. Kita baru je start kerja, baru je nak kumpul duit manalah mampu lagi nak beli kereta apa semua. So saya tak nak orang mengata lah. And then saya pun decide nak beli kereta. Nak beli Myvi kena tunggu lama. So saya nak cari kereta yang cepat. Tapi dekat situlah kesilapan saya beli kereta di luar kemampuan saya lah. Saya beli masa tu nak beli Myvi, tapi Myvi tak ada stok.
So saya cari kereta yang hampir sama macam Myvi. So masa tu yang salesman cakap, kalau you nak cepat, you beli Kenari lah, Pro 2 Kenari kan. Alright. And then saya pun okay Kenari. And then masa tu Kenari tu saya beli yang spek yang paling tinggi sekali, yang limited edition, warna hitam. Dia ada skirt, sport rim pun semua. Harga dia 40,000 lebih lah. Bayar down payment dalam 2,000. Bulan-bulan saya kena bayar 5-9 something lah, dekat 600 lah, 600 kan. Loan 9 tahun. So masa tu dapatlah kereta kan. Dapat kereta. So dekat situ saya dah ada hutang motor, saya dah ada hutang kad kredit, saya dah ada hutang kereta. And then macam motor bulan-bulan baru RM300. Lepas tu kereta bulan-bulan dalam RM600, RM900. Lepas tu kad kredit dalam 200 lebih lah kan. So nampak tak saya punya kewangan tu dah start hancur dah. Kereta dengan motor dah 900, kad kredit dah 300 kan, 300 1,200. And then 1,200, gaji saya masa tu dekat 2,000. Saya kira tolak-tolak ada lagi 800, ada lagi duit kan. Tapi saya lupa kereta ni dia tak sama macam motor. Motor kita isi minyak RM10, dia tahan seminggu. Kereta ni you isi RM10 sehari je tahan. So maknanya minyak kereta saya tu sebulan, satu hari RM10, sebulan RM300. So dekat situ saya dah terciduk lah. So komitmen saya sekarang ni 1,200, campur dengan minyak lagi 300, dah jadi 1,500. Gaji saya tak sampai 2,000. So dekat situ duit tu lah nak makan, nak beli barang dapur, nak tu nak ni apa semua kan. So dekat situ saya punya gaji tu dah tak cukup dah. Alright. Tapi saya ada girlfriend saya ni masa tu belum kahwin lagi. So dia pun ada gaji pun lebih kurang sama. So still ada lagi lah kan. So macam kereta-kereta tu kita share lah, bayar apa semua kan. Alright. And then tapi masa tu dah start ada isu masalah kewangan lah kan. Bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri. Sebab kalau nak beli kereta tu sebenarnya saya beli kereta second hand je lah kan. Beli kereta second hand bawah 10,000 kan, just nak pakai je kan. Tapi kesilapan saya adalah saya beli kereta di luar kemampuan. Okay. Lepas tu dah beli kereta tu, tiba-tiba kita masa tengah kira macam jalan lah bawa girlfriend saya, tiba-tiba jumpa family girlfriend saya ni. Dia cakap, sekarang ni family dekat kampung tak sihat, sakit. So and then kita bincang-bincang, kita terus saya pun terus bawa girlfriend saya ni balik kampung lah, nak tengok family dia kan. Sebab dengar dapat berita family dia tak sihat, sakit apa semua kan. So daripada Bintulu, drive lah kereta ni pergi ke kampung rumah girlfriend saya ni. So masa pergi tu tak ada niat apa-apa semua, sebab saya memang macam tak nampak harapan nak kahwin dengan girlfriend saya tu lah, sebab dia non-Muslim kan. Alright. Sampai sana, just nak bawa girlfriend saya ni pergi jumpa family dia lah. Sampai sana, so family dia terkejut lah. Macam girlfriend saya ni bawa lelaki balik rumah. So family dia semua datang. And then sampailah datuk pada girlfriend saya ni datang duduk sebelah saya, tanya, cucu ni betul-betul ke nak dengan cucu dia? Saya cakap betul lah kan. So datuk dia cakap kalau betul jangan tunggu lama-lama lah, kahwin cepat-cepat. Bila saya dengar tu, maknanya datuk isteri saya ni dia dah bagi green light. So bila datuk isteri saya ni bagi green light, maknanya mak dia tu bagi green light lah, sebab datuk dia ni macam ketua lah kan. So datuk dia dah bagi green light, so family dia kena setuju. So dekat sebelah isteri saya settle lah, family dia setuju. Kat sebelah family saya pula, family dia dah okey, family saya pula. And then saya pun masa tu mak saya dah tak ada. Saya call ayah saya. Saya cakap, ayah, saya ni ada kenal seorang perempuan lah kan, saya suka. Tapi masalah dia, perempuan ni bukannya orang Islam. Kalau saya nak kahwin boleh ke? So ayah saya cakap, kata kadang-kadang
orang bukan Islam ni lebih baik pada orang Islam, ayah saya cakap kan. So maknanya ayah saya okey lah. Okey, dia pun bagi green light. Sebab dia kata kadang-kadang bukannya agama tu, kadang-kadang orang Islam pun lebih teruk lagi daripada orang bukan Islam kan. So orang yang bukan Islam kita boleh ajak dia masuk Islam, follow ajaran Islam kan. So maknanya family saya pun okey, family saya okey, family dia pun okey. So settle lah. And then macam datuk dia pun cakap jangan tunggu lama, kahwin terus. So saya start kerja bulan 8. Bulan 11 kita bertunang. Tahun yang sama bertunang. Lepas tu hujung tahun bulan 12 kita kahwin. Kita kahwin kan. Alright. So macam saya baru start kerja, saving pun tak ada. Family saya pun bukannya orang kaya. Family isi saya pun orang biasa je kan. Tapi kita kahwin jugalah. Kita buat simple-simple. But sepatutnya lah kalau nak kahwin masa tu just simple-simple je, akad nikah semua. Tapi kesilapan saya adalah suka dengar cakap orang. Alright. Kawan-kawan lah cakap, Wahid kau nak kahwin ni buatlah kenduri sikit apa semua, buat majlis-majlis kan. Saya pun tak tahu apa-apa, just okay lah buatlah sikit kan. So kita pun buat kenduri, kecil-kecil lah buat kenduri dekat universiti tempat kita bekerja. So dekat universiti tu dia ada macam pusat Islam. So kita buat kenduri sikit lah, panggil student, kawan-kawan apa semua kan. Tapi kenduri kecil-kecil pun pompa-pompa, lembu, ayam apa semua habis jugalah kat 10,000 kan. Alright. So duit belanja tu semua datang daripada saya dengan isteri lah. Macam family saya pun tak ada nak support apa-apa, family belah dia pun tak ada nak bantu. Sebab masing-masing memang keluarga susah. So kita gunakan apa yang ada lah. And then masa tu saya pun ada kad kredit pun semua, saya guna kad kredit untuk settlekan majlis perkahwinan tu lah. Okay, settle lah majlis perkahwinan. Lepas habis kahwin tu, so dengan hutang kereta, hutang motor, lepas tu kad kredit lagi apa semua, dia dah nampak masalah kewangan tu kan. So masa tu apa yang berlaku adalah dapat gaji je tuan-tuan, dapat gaji, bayar-bayar hutang habis. Dapat gaji, bayar-bayar hutang habis. Alright. So saya macam tak boleh nak tidur malam lah. Tak boleh nak tidur malam, fikir macam mana ni kan. Macam dapat gaji kan, bayar-bayar habis. So duit dalam akaun tinggal, let's say lah macam tinggal RM100. Nak belanja tak berani tuan-tuan. Sebab apa? Kalau belanja duit tu dah habis lah. Gaji kita bukannya banyak mana, 2,000 kan, 2,000 macam tu kan. So pening kepala, macam mana aku nak settle masalah ni kan. Alright, so saya pun macam kita kerja government. So nak berniaga mungkin tak boleh. So saya nampak why not aku bekerja lebih kuat lagi. So saya pun macam saya kerja kat universiti. Kalau kita selalu pergi outstation, kita akan dapat allowance lah. Allowance lodging, allowance makan apa semua kan. So kalau sekali pergi outstation tu dapatlah RM100 macam tu. So saya target kalau aku boleh dapat dalam RM300 pun alhamdulillah, syukurlah. Aku nak duit ni aku nak makan je kan, nak beli barang dapur je. So saya pun selalulah kalau ada kerja-kerja outstation saya akan pergi. Tapi bila kita terlalu rajin, kita selalu sangat outstation, so macam orang tak sukalah. Macam nampak poyo sangat lah kerja terlebihan. So dekat situ banyaklah ada beberapa orang yang tak yang iri hati kan, iri hati apa semua. So sampailah saya macam macam-macam lah dia buat kan, dia fitnah lah, buat tu lah apa semua kan. So saya pun macam mana ni, aku bekerja lagi kuat aku bekerja, bukannya lagi memanglah dapat elang tapi lagi banyak masalah. Orang mengata lah, itulah apa semua kan. So lalas saya cakap tak nak lah aku buat kan. So aku buat benda lain, aku cari benda lain yang boleh generate duit. So masa tu matlamat saya nak extra RM300 je. RM300 sebab apa? Saya nak beli barang dapur je. So saya fikir apa benda aku boleh buat kan. And then masa saya bekerja dekat universiti, saya ada student lah. Student saya ni saya ada student yang saya supervise untuk diorang buat thesis kan. So diorang datang bilik apa semua, borak-borak, saya supervise diorang punya thesis. And then diorang cakap, Cik Wahid boleh tak kita orang pinjam kereta? Cakap kau nak pinjam kereta buat apa? Kau nak pergi mana? So nak beli ni lah barang-barang ni apa semua kan. Kau pergilah naik bas ke, naik teksi ke, pergi naik motor kawan ke semua kan. Lepas tu dia cakap bas susah lah Cik Wahid, kadang tak ada, teksi mahal Cik Wahid apa semua kan. Motor kita orang tak reti apa semua kan.
Dia pun student saya kan, tak apalah bagi kan, bagi. Tapi student saya ni perempuan. And then bila saya bagi kereta macam tak manis lah bagi student pinjam kereta. Student pula perempuan, kita pula pensyarah kan. So lala saya fikir why not aku buat servis kereta sewa. Buat servis kereta sewa kan. So saya pun bincang dengan isteri saya. Saya cakap saya nak buat bisnes kereta sewa kan. So nak beli kereta, saya sewakan dekat student. So masa tu isteri saya pun kira macam kita orang ni memang tak pernah berniaga. Risau jugalah kan beli kereta sewa, tak ada orang nak sewa, kereta rosak, kereta hilang apa semua kan. Tapi saya cakap tak apalah, saya ada pengalaman, pernah bekerja dengan company car rental. At least aku tahulah juga sikit kan. So lala kita setuju nak buat bisnes sewa. So masa tu saya decide beli kereta second hand lah. Beli kereta second hand. Masa tu saya tahun 2006. Masa tu tahun 2006. So kita orang pun pergilah survey kedai-kedai used car apa semua, tengok kereta second hand. So masa tu saya target saya nak beli kereta bawah 10,000. Tapi saya nak beli 2 biji lah, 2 biji bawah 10,000. Kereta yang bawah 10,000 masa tu kancil je lah. Viva masa tu tak ada lagi. So cari-cari jumpalah ada 2 biji kereta kancil. So kereta tu sebiji harga 9,500, satu lagi 7,500. So bincang-bincang, belilah kereta tu kan. Beli kereta, satu biji tu dapat buat loan bank, satu lagi tu tak dapat buat loan bank, sebab mungkin harga kereta tu rendah sangat. Lepas tu saya pun dengan komitmen hutang apa semua kan. So yang kedai used car tu cakap tak apalah, buat loan kedai. So untuk kereta tu 2 biji, sebulan saya kena bayar dalam 400.5. 400.5 lah dia punya installment, bayar dekat bank dengan bayar dekat used car tu. So saya target dengan kereta ni saya sewakan, saya dapat bersih RM300, saya dah syukur dah. So dapatlah kereta tu saya sewakan. Masa tu saya sewakan 1 jam RM5, 1 hari RM50. Saya sewa dekat student lah, sebab saya decide untuk buat kereta sewa tu sebab saya dah nampak potensi customer. Sebab student saya ni duk pinjam kereta. Ini memang masa tu tidak ada orang buat servis kereta sewa dekat dalam universiti kan. So maknanya demand tu ada. And then macam saya beli kereta pun beli kereta yang tepat lah. Saya tahu student ni dia just nak sewa kereta, dia nak pergi keluar beli barang je, bukannya nak pergi jalan jauh-jauh apa semua. So tak perlu kereta baru pun. So kereta tu just asal boleh start, ada aircon, jalan, balik, tu je. So tu benda yang betul lah. Okay, so sewakan kereta tu sebulan saya boleh dapat dalam RM900,000 lah sebulan. Bayar loan, bayar installment 400.5, ada tolak-tolak maintenance, dapatlah 300. So dapat duit 300 tu. Dapat 300 sebab masa saya buat kereta sewa tu, matlamat saya nak RM300 je sebulan. Alright. Apa yang berlaku lepas tu, macam kita buat kereta sewa, student ni makin lama makin banyak tau. Customer ni makin banyak. So kereta pula tak cukup. Kereta ada 2 biji je. Kereta 2 biji tu memang sold out kan. Memang tak cukup. And then saya nak beli kereta lagi dah tak boleh dah. Sebab kita dengan komitmen hutang pun semua kan, tak boleh. Tapi rezeki saya lah, masa saya nak beli kereta tu, saya ada terjumpa seorang, actually orang ni dia ada kawan yang buat kereta sewa. So masa nak beli kereta dia cakap, saya ada kawan lah buat kereta sewa kan. Entah macam mana orang ni dia bagi business card kawan dia. And then bila saya buat kereta sewa, kereta saya tak cukup, saya teringat orang yang buat kereta sewa kan. And then saya pun contact lah orang tu, nama dia Desmond kan. Dia cakap, bos, you ada buat kereta sewa kan? Ada. And then dia saya cakap, saya pun ada buat kereta sewa, saya ada banyak customer tapi tak cukup kereta. So si Desmond ni cakap, tak apalah, bos, you datang sini lah, you datang dia punya kedai, bincang tengok macam mana kan. And then saya pun pergi kedai dia, saya cerita lah, saya cakap lah, saya kerja dekat universiti, saya buat kereta sewa, customer saya macam ni, saya buat sewa macam ni. So si Desmond cakap, dia dengar, macam ni lah, saya kasih you 1 biji kereta dulu lah, tengok macam mana kan. Tapi Desmond ni, kereta besar semua. Kereta Proton Iswara. Kalau you ingat kereta Iswara yang macam orang panggil kereta kebal kan. So dia bagi sebiji kereta kat saya. Tapi kereta ni kereta besar. Macam saya kereta kecil. So sewa masa tu kita buat keputusan 1 jam RM7, 1 hari RM100. Okay. So kalau daripada RM7 tu
RM2 saya punya commission. Kalau sewa satu hari RM20 saya punya commission, RM80 dia punya. Itu dia punya deal lah. So saya dapat satu kereta. Macam Desmond ni, kereta dia semua kereta lama, kereta yang dah tak ada hutang. Sebab apa, kereta ni dia dah sewakan dekat customer, customer dah sewa bla bla apa semua, and then dia dah untung dah, kereta tu sama ada dia jual ataupun dibiar je, and then dia akan bagi kereta barulah dekat customer dia. Alright. And then saya dapat satu kereta, saya sewa lah, sewa seminggu. Sekarang ni saya dah ada 3 biji kereta. 3 biji kereta. Lepas tu still tak cukup juga. And then dalam seminggu lah saya call Desmond, kereta tak cukup lah, ada tak kereta lagi? So Desmond ni, bila dia tengok sale dia seminggu tu, boleh tahan lah. Sebab kereta tu selama ni kereta-kereta dia semua parking je kat rumah. Memang tunggu je, kalau ada orang nak beli dia jual, kalau tak ada dia biar je, mereput lah kereta. Dia cakap kereta dia tu masuk angin je dekat rumahan. So dia pun dia cakap okay, dia akan hantar 6 biji lagi kereta, 6 biji. So dia dah hantar satu, lepas tu dia akan hantar lagi 6 biji sebab dia tengok sale tu kan. So sekarang ni saya dapat 7 biji kereta daripada Desmond, and then campur kereta saya 2 biji. So sekarang saya dah ada 9 biji kereta. And then macam kereta Desmond ni, saya tak payah bayar bulan-bulan apa-apa. Based on sale. Ada sale saya bayar. And then saya ada record lah berapa sewa apa semua. And then saya akan bagi. So ni based on trust je. Tak ada apa-apa apa semua kan. So itulah Desmond, dia bantu saya lah. Alright. So saya dah ada 9 biji kereta. Masa saya start tu tuan-tuan, saya niat saya nak RM300 je. Tapi apa berlaku adalah bila saya ada kereta yang banyak ni, saya punya profit saya tu bersamaan dengan gaji. Gaji saya masa tu RM2,000. Saya punya profit daripada kereta sewa sama dengan RM2,000. So dekat situ magic happen lah. Macam gaji saya ni saya gunakan untuk bayar hutang je. Bayar hutang apa semua. And then duit kereta sewa ni saya gunakan untuk makan, belanja apa semua kan. So bila you ada duit, so hati you tenang sikit. And dulu memang tak boleh nak tidur malam, selalu problem lah kan. Tapi bila dah ada duit ni, kita nak belanja pun boleh, hati pun tenang, rezeki pun makin murah apa semua kan. Duit gaji saya tu memang saya guna untuk bayar hutang apa semua kan. Okay. And then saya buat kereta sewa apa semua. Masa tu tahun 2006, 2007. Tapi ada masalah jugalah, masa saya buat tu, saya pernah kena warning. Saya pernah dapat surat daripada pihak universiti, minta saya hentikan bisnes tu. Sebab apa? Saya kerja kat universiti. So saya buat bisnes kereta sewa kan. So kalau jadi macam pihak universiti, dia risaulah kalau jadi apa-apa semua, nanti mak bapak akan serang universiti. Dia tengok pula yang buat servis kereta sewa tu kaki tangan universiti. So dia tak nak jadi something benda yang tak bagus lah. Sebab saya pun buat tu tak ada lesen apa semua kan. So universiti minta saya stop lah kan. So saya pun pening kepala lah. Kita baru nak naik, baru nak rasa sedap apa semua, tiba-tiba dapat ujian. So minta kena berhenti kan. And then saya pun fikir. Saya tanyalah student saya, ada tak siapa-siapa yang nak take over this business kan. So saya minta student saya handle lah. So ada student saya ni, dia cakap okay, dia interested nak take over the business. So saya serah kat dia lah, booking semua dia urus lah. Kereta-kereta saya serah dia. So saya cuci tangan lah. Tapi sebenarnya saya jadi macam mastermind lah kan. So saya just monitor. Tapi yang uruskan tu student saya. So dia pun urus. And then dapat sewa, dia dapat sikit, saya dapat sikit, Desmond dapat sikit lah kan. Okay. And then tapi dekat situ saya dah pasang niat, saya nak stop buat sewa kereta dekat student. Okay, so saya nak explore market luar. Alright. So ada kereta banyak pun nak bagi tahu akhir zaman. Kayangan ni. Alright. Ini saya cerita macam mana perjalanan saya daripada orang susah, daripada tak ada apa-apa, hutang keliling pinggang, sampai saya boleh bina bisnes. Bukan nak menunjuk apa semua. Just sebab ada orang tanya masa saya buat live apa semua, macam mana you bina daripada kosong sampai boleh jadi jutawan. Bukan nak menunjuk tuan-tuan. Just nak bagi inspirasi kepada you all. So saya dulu orang susah tuan-tuan. Saya anak peneroka Felda. Saya orang biasa je. Okay. Saya kerja government dulu.
dengan struggle hutang keliling pinggang, tapi saya boleh keluar daripada situ. So saya harap dengan story saya ni boleh membantu you all macam mana nak keluar daripada kepompong kemiskinan tu. Bermanfaat Tuan Wahid. You nak saya continue ke you tak nak? You dah benci dah ni, you tak suka. Kalau you tak suka, saya stop je. Okay, nak saya continue ke? Alright. Hi. Okay, thank you pada menonton. Thank you pada yang share. Sambung. Ada orang nak sambung. Ingat ke saya tengok komen tu dah macam nunjuk-nunjuk kan? Tak ada, bukan nak nunjuk. Sebab masa saya live, orang tanya macam mana you jadi jutawan. So saya share je lah dekat you all kan. Bukan yang nak menunjuk, tak. And then setiap tu ada cabaran dia, ada struggle dia. Alright. So saya bagi dekat saya punya student saya handle lah. And then masa tu saya dah planning, saya nak explore market luar. Alright. Macam mana saya boleh explore market luar? Bila saya buat servis kereta sewa dekat student masa tahun 2006 ni, student ni every year dia akan setiap tahun akan ada student baru masuk, setiap tahun akan ada student lama keluar. Okay. Masa tu tahun 2006 Facebook tak ada lagi. So student lama ni bila dia keluar, dia orang ni kadang-kadang masih lagi datang Bintulu, kadang-kadang dia orang kerja kat Bintulu, kadang-kadang family dia datang kat Bintulu, kadang-kadang dia ada girlfriend datang semua. So macam student saya ni satu Malaysia, bila dia orang nak datang Bintulu, bila dia nak perlukan servis kereta sewa, masa tu tak ada lagi macam nak Google apa semua. So dia based on mulut ke mulut. Kalau dia ada family, kawan-kawan yang nak datang Bintulu, dia akan tanya, kalau aku nak sewa kereta macam mana? So student saya ni dia dah habis belajar. So dia akan cakap, nak sewa kereta, contact Tuan Wahid. Nak sewa kereta, contact Tuan Wahid. Nak sewa kereta, contact Tuan Wahid. Sebab dia orang dah biasa dengan saya, dah biasa sewa dengan saya. Alright. Nak continue. Okay, dia dah biasa dengan tu. Bila kita buat bisnes, kita service customer kita, customer tu happy, customer ni dia akan recommend. Dia akan recommend. So macam itulah saya berkembang. Okay. So saya start dapat customer orang luar. Dulu masa saya start, saya betul-betul sewa kereta dekat student. Tapi bila student saya ni keluar, and then dia start promote apa semua, ada kawan lah dapat kerja kat situ apa semua. So saya tahun 2008 saya start dapat customer orang luar, orang awam. Tapi customer ni majority adalah customer yang based on recommendation. Bukannya suka-suka. So saya ni Cik Azman ni bagi nombor telefon Cik Wahid, kata Cik Wahid ada ni. So dia akan refer customer saya ataupun student saya. So saya dapat customer luar ni daripada referral. Alright. So dekat situ, so saya start lah sewa dekat orang luar apa semua. And then orang luar ni dia dah guna kita punya servis, dia akan recommend lagi dekat kawan-kawan dia semua kan. So dekat situ saya start dapat ni. And then sampailah saya dapat macam saya dapat ada satu customer ni. Customer ni dia sewa kereta saya. So dia ni ada kawan tau. Customer ni dia kerja company, so dia ni ada kawan. Kawan ini pun kerja dekat Bintulu. So kawan ini company dia ni sewa kereta dekat company car rental yang dekat sana, bukan saya lah. Tapi macam kawan dia ni selalu dapat kereta yang tak elok. Dapat kereta yang kadang-kadang aircon tak ada lah, tingkap tak boleh nak buka lah, macam-macam. So dia ni bengang lah. Dia bengang lah kan. And then dia tanya kawan dia, ada tak servis kereta sewa yang okey lah. Kau sewa kereta kat mana? Dia cakap, kalau aku sewa kereta kat Wahid kan. So kereta dia okey, kereta dia semua okey kan. So yang customer saya ni, dia cakap kalau nak sewa kereta elok, sewa kereta dengan saya. So yang kawan dia ni contact saya, Wahid, aku nak sewa kereta lah. Aku dah sewa kereta dekat company ni, tapi teruk lah, aircon tak ada apa semua kan. Kau ada tak kereta yang elok sikit? So saya pun masa tu saya tak ada kereta. Saya pun contact Desmond. Desmond, ada customer ni nak sewa kereta 2 minggu. Ada kereta tak? So Desmond pun kebetulan masa tu dia baru beli kereta. Dia baru beli kereta Proton Saga BLM manual, saya ingat lagi. So ada. So saya dapat kereta baru, saya bagi dekat
customer ni. So customer ni bila dia dapat kita baru, suka dia sebab apa? Sebelum ni dia dapat kita buruk kan. Dia dapat kita baru ni and then dia inform dekat bos dia dekat Semenanjung. Customer ni company dia besar tau. So dia inform, "Bos, lepas ni bos boleh tak kalau nak sewa kereta kita sewa dekat Wahi je. Jangan sewa dekat company ni." Teruklah aku datang kereta sewa dengan aircon tak ada, tingkap tak boleh nak buka apa semua kan. So yang bos ni pun memang selalu datang ambil dulu, memang selalu dapat kereta teruk. So bila bos dia dengar, bos dia cakap, "Okay, tak apa, nanti aku turun min dulu. Aku nak jumpa Wahi." Aku nak jumpa Wahi kan. So saya pun masa tu gabah lah, bos lah, big company datang nak jumpa kan. So dia ajak minum kopi semua. Macam ni Wahi, boleh tak kau kalau kita orang turun, kau provide servis kereta sewa dekat kita orang. So harga tu tak kisahlah, kau letak je berapa semua. Masa tu saya pun baru mula kan. Cakap macam ni lah Cik Zaki, nama Cik Zaki kan. Macam ni Cik Zaki, kalau sewa 1 hari saya charge 1 hari. Kalau sewa seminggu saya charge 6 hari. Kalau sewa 10 hari saya bagi free 20 hari. Maknanya saya kalau dapat sewa 10 hari tu saya dah untung lah kan. So dia sukalah sebab apa? Saya dah boleh bantu company dia berjimat. Sebab apa masa tu dia sewa kereta dekat company-company lain. Sewa 1 hari memang charge 1 hari. Sewa seminggu, seminggu. Kalau sewa sebulan dia charge. Memang kaya gila kan. Tapi masa tu saya baru start. So saya buat package macam tu kan. So saya bantu company ni berjimat. So apa yang berlaku adalah this boss dia inform lagi kawan-kawan dia yang buat kereta sewa, yang sewa kereta, company-company, you nak sewa kereta, you sewa dengan Wahi sebab dia ada package yang memang jimat lah kan. So what happen, company oil and gas yang kat Bintulu tu start sewa kereta dengan saya kan. Sebab apa? Saya buat package tu. Bukannya saya pun just baru nak start, just offer kan. And then saya pun buat. And then masa tu 2008, 2009 saya dah ada 20 biji kereta. 2008 saya masih lagi ambil kereta orang. 2009 saya masih lagi ambil kereta orang, ambil kereta makcik pasal kan. 2009 saya dah ada 20 biji kereta. Masuk tahun 2010 tuan-tuan. So demand tu banyak tu, banyak gila. So saya dah dapat orang awam, student saya dah tak layan dah. Saya dapat corporate apa semua. So masa 2010 nak tahu tak berapa biji kereta saya ada? Nak tahu tak 2010 berapa biji kereta saya ada? Saya bermula 2006 dengan 2 buah kereta. 2009 saya dah ada 20 biji kereta. Tapi 20 biji kereta tu campur-campur lah. Kereta saya sikit, kereta kawan-kawan sikit campur, kereta bajak. Alright. So 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 2010 saya ada 70 biji kereta. Okay, 70 biji kereta tu 40 biji tu kereta orang, 30 biji tu kereta saya. Macam itulah perjalanan dia. Okay, so macam mana saya boleh beli kereta sampai 30 biji? Sebab apa? Bila saya buat kereta sewa, duit sewa tu saya masukkan dalam current account. Dalam account ni dia ada 2 tau. Satu saving account, satu lagi current account. So masa tu saya buat satu current account. Duit sewa tu semua saya masuk ke situ. Saya tak tahu pun sebab apa saya guna current account tu, sebab saya nak guna buku cek. Sebab macam saya nak bayar duit dekat supplier kereta sewa, saya tak naklah bayar cash ke apa semua, susah. So saya dapat duit, saya masukkan dalam account, saya tulis cek, saya hantar cek je, saya bagi cek je. So secure kan. So tak ada niat pun nak apa, just nak guna buku cek je. Tapi apa yang berlaku adalah bila saya tak cukup kereta, saya nak beli kereta, saya apply lah, hantar loan application dekat bank apa semua kan. Masa tu saya tak tahu, saya just bagi slip gaji apa semua, memang loan reject. And then sampai saya cakap dekat manager bank, masa tu saya ingat lagi, saya pergi bank, saya apply, bank reject. Saya pergilah bank tu, saya cakap, "Bos, kenapa you reject saya punya loan? Saya boleh bayar ni lah, sebab saya ada business. Saya ada business kereta sewa. Income saya masa tu dah okey." So manager bank cakap, yelah, you hantar application, you pakai slip gaji apa semua. Kalau ikut gaji you dengan hutang you tu tak boleh. Nak tahu tak macam mana saya boleh dapat loan? Saya dapat loan masa tu lebih pada 1 juta. Nak tahu tak? Kalau nak tahu cuba komen nak tahu. Okay. So
bank tu cakap, okay, sekarang ni you kena buktikan dekat dia yang saya buat bisnes. Masa tu saya memang tak ada apa profit and loss account apa semua, memang tunggal langgang lah. Memang tunggal langgang. Memang tak ada. So the only way bukti saya buat bisnes adalah statement current account tu. Masa tu current account tu, duit tu masuk dalam personal current account, bukannya masuk dalam business current account. Saya dah ada company masa tu, 2008 saya dah ada enterprise, tapi duit tak masuk ke situ. Sebab apa? Masa tu saya buka current account dekat bank muamalat. Bank muamalat dia tak ada online banking, so susah saya nak check. So duit sewa semua saya masuk dekat personal current account. Sebab personal current account tu dia ada buku check. So itu je lah bukti mengatakan saya ada transaction business. So saya pun bawa lah, bagi tunjuk dekat manager bank. Okay, ni lah bukti dia, aku punya business, duit keluar masuk, memang tak ada profit and loss, tak ada tax apa semua. So bila manager bank ni tengok saya punya income, duit masuk kan, duit masuk dalam current account tu, saya apply loan pagi, petang lulus. Dulu apply hari ni 2 minggu lagi tak ada jawapan lagi. Sebab apa? Saya apply based on gaji, memang tak boleh. So bila saya apply loan bank, saya bagi gaji, saya bagi KWSP pun semua, and then saya bagi saya punya personal current account tu, statement tu, apply pagi petang lulus, apply pagi petang lulus. Masa tu saya punya 2010 memang saya punya duit masuk dalam tu 40,000, 50,000 lah sebulan. Sebulan 40,000, 50,000 kan. Itu pun bukannya semua duit masuk. Kadang-kadang duit masuk tak sempat masuk dalam bank pun, dah belanja kan. So dekat situ bila bank dia tengok duit masuk dalam current account tu, and then bank bagi lulus lah. Tapi saya apply loan bank, saya beli kereta tuan-tuan. Saya beli kereta. Kereta tu saya sewakan. Bila saya sewakan, duit income saya tu akan bertambah. So saya apply loan, dapat kereta, saya sewakan, duit sewa masuk dalam tu. So dulu mungkin dalam saya punya duit masuk tu 40,000. Bila saya beli kereta, dia naik jadi 45,000. Apply lagi loan bank, naik lagi 50,000, 60,000, 70,000, 100,000 kan. So makin banyak saya apply loan, makin banyak duit masuk dalam tu. So lagi senang saya nak apply loan. Itu yang saya boleh apply loan, beli kereta sampai 30 biji. Total kereta dengan rumah pun saya beli. Total kereta dengan rumah saya beli lebih pada 1 juta loan bank. So current account ni very powerful tuan-tuan, current account. Tapi masa tu saya masih bekerja dekat universiti, boleh pakai. Tapi bila saya dah berhenti kerja, personal current account tak boleh pakai. You kena ada business current account. Alright. So kalau you masih bekerja makan gaji, you ada KWSP semua, you boleh guna personal current account. Kalau you berniaga, you masih lagi kerja makan gaji, you boleh guna personal current account. Tapi kalau you dah berhenti kerja, you betul-betul full time buat business, you tak boleh pakai personal current account. You kena ada business current account. Okay. Tapi kalau you buat business, you bekerja dengan company you still boleh pakai personal current account. Itu macam tu. So make sure kalau you berniaga ataupun you bekerja, you kena ada personal current account. And then you kena ada satu business yang ada cash flow masuk. And then satu lagi tips saya pesan, macam mana you nak dapat loan lagi senang. You make sure dalam account you tu kena ada RM5,000 ke atas cash. So you kena ada cash RM5,000 ke atas. Okay, duit masuk, you kena ada balance RM5,000 kan. So bank dia akan monitor sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5. Macam dia ni banyak duit dalam dia ni kan. So bank akan call you, dia akan offer loan bank. Sebab tu orang tanya, macam mana saya nak apply loan? So kalau you nak dapat loan, kalau you bekerja makan gaji, you kena ada satu business. Dan business ni, duit tu mesti masuk dalam you punya personal current account. And then make sure dalam tu ada balance RM5,000 cash dalam tu. Jangan usik. So duit masuk. And then selepas 6 bulan lah biasanya bank akan call you. You nak apply tak loan. Loan tu you boleh dapat dalam maksimum sampai RM250,000. Alright. So itu antara tips dah. Macam tu. Saya pun jumpa benda ni kebetulan semua. Baru saya tahu. Okay. So 2010 saya dah ada 70 buah kereta. Masa tu saya macam rekod duit semua
tak proper lah. Duit orang bayar cash apa semua, kadang-kadang duit tu tak masuk dalam account apa semua, belanja apa semua. Memang tak ada knowledge kan, tak ada knowledge. So saya tak tahu berapa total sale saya 2010, tak tahu. Tapi masa tu kereta dah 70 biji. 70 biji. You bayang kalau sebiji kereta saya buat saya boleh dapat collection dalam RM1,500 sebiji kereta, 70 biji kali dengan 1,500 dah berapa. So dekat situ saya punya total sale sebulan more than 80,000, 90,000 lah. 2010 sebenarnya saya dah jutawan, tapi saya tak tahu saya jutawan. Sebab apa? Tidak masuk. Itu kesilapan saya lah. Kita berniaga tak tahu kan, tak tahu semua duit tunggal langgang semua. 2011 barulah saya daftar company Sdn Bhd. Company Sdn Bhd, and then hujung tahun lah, saya hujung tahun, and then 2012 barulah kita ada proper account, baru dah duit masuk dalam account kan. 2012 barulah saya tahu saya dah jutawan dah. Masa tu duit masuk dalam 1 juta lah. Duit masuk 1 juta kan. 2012 tapi sebenarnya 2010 2011 tu dah jutawan, cuma tidak ada bukti, tidak ada proper record. So you all kalau berniaga lah, berniaga at least you kena ada duit berniaga tu kalau boleh masuk dalam personal current account. Sekarang ni boleh buat mudah je. You boleh daftar sole prop, perniagaan milikan tunggal. Senang. Dulu susah, macam saya duduk kat pintu dulu lah, susah. Nak daftar milikan tunggal, you kena ada office apa semua, nak kena sewa apa semua. Sekarang ni senang, you boleh berniaga kat rumah. You pergi SSM, you apply, buka business milikan tunggal. Lepas tu dapat tu, you terus buka personal business current account. So duit business you masuk ke situ, tak kisahlah you berniaga apa, untung besar sikit tak ada masalah. Yang penting duit masuk laju. Duit masuk laju, lepas tu dia ada saving duit dalam tu RM5,000 ke atas kan. So nanti bila jadi macam tu, bank melompat-lompat nak bagi duit, nak bagi loan kat you. Kan? Itu dia. So sebab tu bila orang tanya berapa untung, sebenarnya you jangan fokus sangat untung. You fokus cash flow tu. You fokus cash flow. Untung sikit tak apa. Sebab apa? Daripada cash flow tu, you senang nak buat loan. Tak kisahlah you nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak apa. You gunakan, macam saya beli kereta, saya beli aset. Yang aset tu yang boleh generate more duit. Saya tak pergi merepek-repek, pergi melancong ke, beli renovate rumah, tak. Saya beli aset. So, you pun sama. You berniaga, duit cash flow masuk, untung sikit tak apa. Tapi cash flow tu, and then you gunakan cash flow tu untuk apply loan. You belilah rumah ke, beli kereta apa semua, yang aset yang boleh generate duit. So bila macam tu, you dapat lah. Macam saya, macam sebelum ni lah, sebelum COVID, saya ada property, saya beli property rumah. Lepas tu business saya, and then saya banner brand company. Lepas tu saya dapat royalty, saya tulis buku semua. Banyak lah, banyak income kan. Tapi bila lepas COVID ni memang terjejas sikit lah. And then saya pun start buat bisnes baru lah. Saya jual produk apa semua kan. Tapi tak ada masalah lah, still boleh survive lah. Tapi kena jimat-cimat lah, tak boleh macam dulu kan. So macam tu lah. So 2012 barulah saya tahu saya dah capai 1 juta pertama. So nampak tak, saya start berniaga 2006, 2012 baru saya officially capai 1 juta pertama. Tapi sebenarnya 2010 tu dah capai, cuma tidak ada bukti, tidak ada record. So 2006, 2010 4 tahun lah kan. 4 tahun sebenarnya dah jutawan. And then bila you buat continue. Banyak orang dia give up. Dia buat sebulan 2 bulan tak dapat hasil, dia give up. Macam saya pun, saya buat memang ada masalah along the way, kena warning dengan saya punya majikan lah, kereta hilang semua, tapi saya continue buat. Saya tidak give up. Saya buat sampai saya dapat apa yang saya nak. So you all pun bila buat bisnes, jangan give up. Buat. Ada masalah you continue je. Belajar daripada masalah tu. Belajar. Sebab berniaga ni memang itu cabaran dia. Banyak orang dia berniaga tak dapat, dia give up. Dia pergi buat benda lain. Buat tak dapat, give up, buat benda lain. So lama-lama 10 tahun tak ada apa-apa. Kosong, sama je kan. So the moment you decide nak buat bisnes, you continue je sampai you capai apa yang you nak capai. Alright, so itulah kisah macam mana saya capai RM 1 juta pertama. Saya harap video ni
bermanfaat, you dapat something, dan kalau ada apa-apa you boleh WhatsApp saya lah. Dekat TikTok boleh WhatsApp saya, dekat IG pun boleh WhatsApp, dekat saya punya Facebook pun boleh WhatsApp. Alright, itu saja. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.